Okey, seterusnya kita akan melihat kepada prototype bagaimana kita memasukkan data APDM. Okey, now data APDM ini yang paling penting di sini sebab kita sedang cuba integrate pelbagai jenis data. So di subsnya kita ada pelajar, di PBD kita ada pelajar. So kita mau kenal pasti pelajar dengan lebih tepat, kita akan guna data APDM lah. So data APDM perlu dijadikan identifier untuk pelajar untuk semua jenis data. Okey, hanya masalah sekarang kita tengok daripada APDM, bila kita export, kita hanya boleh export data semasa yang berada di sekolah, yang berada di PPD dan mungkin yang berada di Sabah. Itu pun saya belum, itu nanti kita akan cuba. Hanya sekarang kita bina prototype dengan data di daerah. Okey, dan bila dia begitu, suka kita untuk melihat perubahan merentasi masa lah, sebab big data ini kita mau lihat merentasi tahun dan sebagainya kan. Okey, so di sini kita tengok kita akan cuba selesaikan masalah ini. Okey, dan tujuan utama data video ini adalah sebenarnya untuk mendapatkan feedback daripada pegawai SPS dan juga guru-guru APDM di sekolah supaya tengok adakah ini sudah boleh menyelesaikan apa yang diperlukan untuk pengurusan data APDM lah. Okey, di mana kita akan cuba reka supaya kita ada record history. Okey, walaupun kita akan selalu export data terbaru, kita akan masukkan ke dalam sistem, tapi akhirnya kita mahu kita boleh tengok record history sekolah dan juga setiap pelajar, dan kemudian juga kita boleh bezakan data yang aktif dan tidak aktif. Maksud pelajar itu mungkin awal tahun dia ada di sekolah, lepas tu dia tidak ada. Okey, dan sudah tentu yang paling penting ialah supaya kita boleh sentiasa listkan pelajar yang berubah status dalam tahun semasa dan juga peralihan tahun. So kita terus lihat kepada apa yang sudah terbina dahulu. Okey, so kita lihat di sini ini adalah paparan yang menyeluruh supaya kita boleh lihat semua fungsi yang kita boleh buat di sini. Okey, so untuk tahun 2021 ini adalah data APDM untuk setiap sekolah di setiap tahun, dan di sini ada bezakan bilangan pelajar APDM dan juga bilangan pelajar APDM aktif. Mungkin nanti kita tukar nama. Di sini maksudnya ialah untuk data APDM yang terbaru yang kita ekspor dan import ke dalam sistem, inilah bilangan pelajar yang ada. Okey, tetapi untuk tahun 2021, untuk contohnya Madau di sini, maksudnya ada 3 rekod pelajar di tahun 4 sepanjang tahun 2021. Maksudnya mungkin pelajar ini sudah berpindah ataupun sebagainya lah dalam tahun 2021. Okay, so sekiranya kita klik di sini, kita akan nampak so dalam rekod untuk tahun ini ada 3 pelajar. Sekarang hanya tinggal 2 pelajar semasa dalam data ekspor yang terkini. So yang hilang adalah inilah Jamsia Nurul Najuha. Okey, dan juga kita buatkan supaya semuanya terlink. So kalau kita klik pula pelajar yang ini, kita akan nampak okey, di sinilah APDM padamnya. Maksud dia sudah APDM padam dan dia ada sebabnya lah pertukaran dalam negeri. Okey, so ini bukan masalah kan. Okey. Okey, juga kita tengok di sini kita boleh lihat sejarah APDM untuk pelajar ini lah, ID murid ini lah, sepanjang beberapa tahun lah. Hanya di sini hanya ada data 2020. Okey, so kita tengok pada 2020 dia di tahun 3 amanah diselakan, 2021 dia naik tahun 4 masih diselakan, dan 6 lah dia berpindah sekolah pergi ke sekolah dalam daerah, dan oleh itu kita nampak sekarang dia di tahun 4 di sekolah lain dalam daerah lah. Okey, so kita bayangkan kalau kita bukan saja guna data daerah, kita guna data Sabah. So setiap pelajar yang kita sudah pindah, kita boleh detail, oh memang sudah dia pindah ke sekolah itulah. Maksudnya pelajar ini confirm bukan hilang lah kan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh-contoh yang lain. Contoh yang di sini kita ada 96 dalam rekod, tinggal 89. So kita tengok di sini ada 7, 1 2 3 4 5 6 7. So contohnya yang ini adalah kes pertukaran dalam negeri tetapi sekolah dalam daerah. So kita nampak rekodnya juga di sini. Okey, dan juga kita tengok yang ID-nya tidak wujud dalam sini nah. Okey, yang ini pula apakah maksudnya ialah tadi ialah pelajar yang pindah dalam sekolah daerah. So kita tahu dia di mana. Okey, sebaliknya ini adalah pelajar yang ada rekod 2021 tapi sekarang tidak ada sudah dalam daerah. Itu hilang dari daerah tahun semasa. So kalau kita ada data Sabah lagi bagus, so dia hilang daripada Sabah. So itu saja yang kita mungkin perlu follow up lah kan. Okey, dan kita tengok di sini ada 7 orang.
So 5 orang yang kita tidak tahu dia di mana. Okey, so kita klik ini pula contohnya. So ini ada pelajar Muhammad Haziq. So sebenarnya dia pindah dari kepada sekolah yang di luar ini negeri kan. Okey. So kita boleh cek dia sudah pindah ke luar negeri. So memanglah kita tidak ada rekodnya di sini kan, sebab kita tidak ada akses kepada data tersebut. So pelajar ini tiada masalah. Okay, sebaliknya apa yang kita mahu ialah apabila ada tak pelajar yang dia hilang tetapi tiada rekod data padamnya. So ini APDM padam adalah daripada dieksport juga daripada APDM Saya pun tidak pasti macam mana dia punya fungsinya. Tetapi kita nampak ada pelajar yang tiada rekod padam. So pelajar ini, so kita boleh tengok, kita boleh semak baliklah apakah sejarahnya, kenapa sekarang tidak sudah ada dan APDM padamnya pun tidak ada. So ini mungkin kita perlu follow up lah. Okey, so itu satu persekolah. So sebaliknya kita juga boleh lihat list penuh di sini. Kita tengok untuk daerah ini, inilah semua pelajar yang hilang dari daerah pada tahun semasa. Sudah tentu data duplicate ini semua bukan masalah kan. Sebaliknya katakan kita mau tengok yang tiada maklumat. Okay, so ini yang mungkin perlu di follow up lah. Ataupun sebenarnya saya tahu sudah di follow up, hanya mungkin nanti kita cuba tengok macam mana masukkan data di sini supaya kita tahu pelajar ini tidak perlu di follow up sudah. Okay, so contohnya kita boleh selepas kita filter, lepas tu kita export yang data ini, lepas itu kita akan letak di dalam satu file di dalam SharePoint. Yang ini mungkin perlu bincanglah nak letak di sekolah kah ataupun diselaskan di PPD. So contohnya inilah sebenarnya tadi. So kalau ada yang sudah kita tahu apakah sebenarnya berlaku, so kita boleh letak catatan, sama ada mungkin kita guna balik sebab-sebab yang sama ataupun kita nak tambah. Okey, itu yang kita perlukan feedback lah. So selepas ini sudah di sini, jadi kita akan masukkan balik ke dalam sistem supaya bila di paparan di sini pula kita boleh letakkan yang catatan tadi. So akhirnya kita boleh nampak bahawa yang pelajar tadi, okey, yang ini sudah kita tahulah sebab sebenarnya lah. Ataupun adakah kita mau pindahkan ini ke dalam sini untuk menggantikan tiada maklumat, itu juga boleh dibuat lah. Okey, jadi perkara sebegitu yang amat perlukan feedback daripada pengguna akhir bahagian yang ini Okey. Nah, seterusnya kita tengok adalah selain daripada pelajar yang hilang pada tahun semasa, yang amat penting untuk kita detect adalah bila ada peralihan tahun kan. Bila naik tingkatan, naik tahun ataupun daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah khususnya. Okey. So hanya di sini kita buat di paparan yang sama, hanya untuk 2021 belum ada lagi lah bila dia naik tingkatan 2022 kan. So kita tengok 2020 pula, kita akan nampak data ini adalah pelajar yang ada pada 2020 tetapi tidak dapat didetect pada 2021. Okey, di sini kosong sebab saya hanya ada satu set data untuk 2020 lah. Okey, sebaliknya maksudnya untuk 2021 dia akan lengkap kita akan nampak pelajar yang hilang pada tahun tersebut ataupun bila dia akan hilang pada tahun 2022. Okey, so semuanya kita boleh tengok di satu tempat lah supaya sistematik. Dan sama juga dia masih sama dengan yang sebelum ini, di mana pelajar kalau kita mau tengok, kita boleh klik, kita boleh tengok yang ini adalah pelajar yang di tingkatan 6 rendah, jadi dia tidak naik tingkatan 6 atas lah. Okey, so itu yang agak biasa. Okey, dan juga sebab semua data adalah terlink. So contoh di sini kita nampak ada pelajar yang hilang daripada tahun tersebut. Kalau kita mau buat analisis ataupun kita mau tengok bilangan, kita cuba saja macam di sini, kita memang akan nampaklah bilangan per sekolah, per tahun dan sebagainya. Okey, tiada maklumat berapa dan sebagainya lah, sebab semua benda sudah terlink lah. Okey, so mungkin saya tunjukkan sedikit saja. So inilah data modennya untuk APDM. Dan sekali lagi, kenapa kita perlu selesaikan dulu masalah APDM, sebab data-data lain macam subs ialah memang kita boleh link mengikut sekolah. Kita tengok sekolah ini keperosahannya berapa, tetapi untuk lebih mendalam kita perlukan link subs dengan APDM lah. Dan di sini saya hanya tunjukkan contoh apabila subs sudah terlink dengan APDM, analisis yang kita boleh buat termasuk yang merentas jenis data lah. So contohnya di sini kita nampak subs adalah Grade Purata adalah daripada subs, Jantina ada
lah daripada APDM, dan sebab kita sudah set data modelnya begitu, tak banyak kerja, kita hanya letak begini contohnya, dan kita tengok dia boleh sudah interaktif lah antara lelaki dengan perempuan, dan kita boleh masukkan banyak lagi jenis data nantilah. So kita boleh bayangkan di sini daripada APDM kita akan keluar subs, kita akan keluar PBD, SPM dan sebagainya lah. Okay, so saya rasa setakat itu untuk prototype yang di sini. So yang penting kalau ada apa-apa keperluan paparan data yang perlukan di sini, sila berikan secepat mungkin lah sebelum kita finalize yang data modelnya. Okay, thank you.